Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hello, hai. Kita sambung lagi untuk kita punya sesi video yang kedua. Okay, mengenai sesi kuliah minggu yang kelima, mengenai datum. Okay, so kelas tadi kita dah bincang mengenai apakah yang dimasukkan dengan datum dalam GDNT dan mungkin apakah juga bagaimanakah cara kita untuk mengimplementasikan datum di dalam penyediaan lukisan GDNT. So next topic, a bit further discussions about what is the type of datum yang ada. Okay, di dalam dunia lukisan dan juga especially di dalam dunia lukisan GDNT. Okay, so ada dekat 9 jenis datum. Kalau awak tengok fokus kepada skrin di sini, okay, kita ada 9. So which is the first one is datum planes, the second one is partial datum, third is coplanar surface datum, fourth is inclined datum, 5 is datum target, 6 is datum axis at cylinder, 7 is center plane datum, 8 coaxial datum, and 9 is functional datum. So we can go through one by one after this, each of these type of datums. So, kita pergi kepada the first one is the datum planes. So, kelas di sini adalah contoh bagaimanakah gambaran datum planes ni yang dapat kita lihat di dalam sebuah penyediaan lukisan GDNT ataupun di dalam standard product realization. Okay, so bila menyebut tentang planes, of course kita akan melihat kepada permukaan penuh ataupun satu-satu lengkap dari segi produk, sebuah produk. Okay, so contohnya sebut pasal plane, kita tengok dalam gambaran ni, so ni adalah gambar rajah di dalam pandangan drawing. Okay, di mana keadaan sebenar contoh. So ini adalah part awak. Okay, so this is the datum plane untuk mungkin bagi kiri adalah sisi kiri adalah untuk plane C, sisi bawah adalah untuk plane B. Okay, so bila kita meletakkan simbol seperti ini, automatically dia akan jadi kepada ini adalah sudut kiri produk adalah datum C dan sudut bawah produk adalah plane bawah adalah datum B. Okay, so gambarannya juga seperti ini. So datum features symbols that must be clearly separated from dimension line arrowheads. Okay, so ni adalah ciri-ciri pertama, kena clearly separated from dimensions line arrowheads. Kedua ialah must be placed on the edge view of surfaces or in terms of the extension line from the edge view. So awak tengok ni kiri dan kanan dia ada dua keadaan berbeza. Bagaimana kita nak mengimplementasikan datum planes dalam keadaan linear, tidak bersudut. So C keadaan bila kita letakkan datum di atas permukaan, di atas permukaan lukisan, sisi kiri C, atas permukaan sisi bawah lukisan produk B. So C ni adalah bila kita letak extension line dia. So extension line, so maksudnya ni adalah C sama juga maksudnya seperti ini dan ni juga adalah untuk pandangan dari segi sudut, B sama juga keadaannya. So ini keadaan bila kita meletakkan adanya dimensions. Okay, bila kita letakkan sekali dengan dimensions, kita kena separatekan lah. So ni adalah untuk dimension dan ni adalah untuk kita nyatakan datums. Okay, ni keadaan bila ada angle surfaces. Okay, ni adalah bila bersudut. Bagaimana kita nak meletakkan datum untuk datum place yang bersudut. So dia adalah pada sudut D. Contoh. Okay, so ini adalah keadaan kita lihat pada drawing. So drawing kita lihat ni adalah okay, satu lukisan produk, permukaan produk so dalam bentuk A. Dan bagaimana kita nak mentafsirkan dia dalam lukisan, beginilah keadaannya. Di mana ni adalah permukaan yang kita tengok dalam drawing. Okay, maksudnya adalah ini adalah permukaan A-nya dan ni adalah simbol kepada datum. Sama juga untuk next part, drawing dan juga simbol masuk kepada drawing A ni. Okay, so ni adalah contoh untuk datum plane bila kita membuat datum terhadap sata penuh. Okay, so next part kita akan tengok kepada partial datum. So partial datum ni cases bila kita membuat datum terhadap sebuah produk melibatkan hanya separuh daripada permukaan. Tadi first tu kita tengok kepada permukaan secara menyeluruh. So bila tiba-tiba part ni melibatkan permukaan yang tidak menyeluruh, separuh permukaan saja kita jadikan sebagai datum, mungkin sebabkan faktor segi in terms of dimension, okay, mungkin diameter berbeza ataupun thickness berbeza maupun flatness berbeza dan sebagainya. So kita terpaksa membezakan. So macam inilah caranya untuk membezakan hanya separuh menjadi datum. So dipanggil sebagai partial datum. So dalam drawing keadaannya seperti ini. So sini adalah sudut datumnya A, okay, bagi features. Okay, dan di bawah ni adalah bagaimanakah keadaan sebenar bila kita melakukan pengujian di dalam menggunakan mana-mana instrumen yang ada di dalam inspection measurement. So let's say ini fixture, di bawah ni adalah fixture, so ni adalah G and fixture. Okay, so ni adalah part di mana kita akan meletakkan kita punya produk sebenar di atas fixture. Okay, dan dia adalah tafsir daripada drawing ini. So maksudnya part asal drawing kata seperti ini dan E ni adalah di bawah permukaan part asal. So ini adalah permukaan bagi
pandangan partial datum of datum A. So dalam produk sebenar pengukuran ni lah cara letakkannya seperti ini. So dia akan ada datum features, dia akan ada datum plane dan juga simulated datum. So bila cases part kita ni terlalu banyak, mungkin kompleks measurement, okay, mungkin dari segi kerataan tidak cukup baik, so kita kena gunakan features. Okay, dan features ni kadang-kadang kita gunakan untuk in terms of the intelligibility, repeatability of process untuk buat measurement lebih cepat. Bila ada jig, kita just tinggal letakkan part dan kita akan easily tu finish up kita punya kerja-kerja menguji produk. So, bila ada cases kita menggunakan jig features, okay, somehow, okay, kita akan menggunakan datum di mana kita panggil sebagai simulated datum. So, datum of features di atas, okay, datum plane adalah di antara kedudukannya di bawah datum features lah, di kawasan datum features juga simulated datum. Okay, saya contoh bila kita nak menggunakan partial datum. So, next is coplanar surface datum. So, coplanar surfaces are two or more surfaces that are on the same plane. Okay, coplanar datum features are two or more datum features that are on the same plane. Okay, so maksudnya di sini ialah kalau tengok pada gambaran ni, okay, kita dapat lihat gambaran sama juga perbandingan di antara drawing yang kita ada dan maksud kepada drawing yang telah kita nampak di atas ni. Okay, so kalau tengok di sini dia ada surfaces yang sama sebenarnya. Okay, tapi dipisahkan oleh konsep mungkin ada unsur-unsur pocketing ataupun island di sini. Okay, so maksudnya dia berada pada pandangan plane yang sama tetapi terpisah dari segi reka bentuknya ataupun featuresnya. Okay, jadi cases seperti ini kita panggil sebagai coplanar surface datum. Okay, di mana surfacesnya ada dua. Okay, dia ada dua tapi dalam keadaan features yang berbeza. Okay, cara bacaan ni kalau tengok di bawah ni adalah, so the meaning of drawing A ni, okay, adalah, so di belah kiri ni dia akan rujuk kepada sebagai datum L. Kanan ni datum M. So, dengan keadaan seperti ini, pandangan plane yang sama, okay, dia akan punya tolerance zone yang sama. Cuma kita labelkan ni dari segi perbezaan in terms of feature L dan juga feature M. Okay, same cases here juga, dia akan ada feature L dan juga feature M. Dan juga tolerance zone yang berlaku di dalam datum telah kita setkan ni. Okay, so bila ada di 0.6 tolerance zone, so maksudnya gambarannya seperti inilah. Okay, so bila kita tengok pada sini, ini adalah profile mode lah untuk profile symbol. 0.6 itu untuk two surfaces. Sebab so, two surfaces dia akan jadi two surface lah, L dan juga M. Okay, so ni adalah coplanar surface continue, samalah keadaannya. So ni adalah contoh lain selain daripada tadi. So akan ada dua plane, ada satu plane berbeza featuresnya sebagai datum berbeza. Okay, so kita akan ada pandangan dua sudut A. Tadi cases yang tadi tu, okay, boleh juga kita labelkan sebagai L dengan M, tak ada masalah two surfaces, ataupun boleh juga labelkan sebagai satu surfaces datum feature A, tetapi bila labelkan kepada plane ni sebabkan ada dua features yang berbeza keadaannya, so walaupun dalam sata yang sama, so kita kena labelkan sebagai dua kali untuk pandangan sudut datum A. Profile symbols and 0.1 adalah tolerance zone. Okay, ini cases bila kita ada inclined datum. So, inclined datum ni bila contoh kita nak menguji produk tersebut dalam keadaan sata ataupun plane tu menjadi bersudut. Okay, so datum tu bersudut mengikut kepada reka bentuk produk tu sendiri. Okay, contoh ni mungkin kalau mudah kita nak buat part in terms of kita nak buat contoh nak buat carbide. Kita punya cutting tools bentuk carbide kan bentuk seperti ini, betul tak? Ataupun insert carbide dan sebagainya. So, bila kita meletakkan datum ni sebagai keadaan di mana ianya berada dalam keadaan bersudut, okay, so kita akan gunakan konsep inclined datum. So maksudnya dia angular lah. So bila sebut inclined je, automatically dia punya symbol kita akan gunakan basically sama ada position ataupun angular ataupun profile mode. So dia bergantung kepada situasi lah. Okay, so ini macam cases ni contoh yang kita ambil So macam contoh ni nak melabelkan inclined datum seperti inilah. So pada sudut pandangan satasi, okay, alright, yang perlu dilihat dari segi ni adalah dia adalah datum C, dan pada masa yang sama ada juga dia punya features control frame yang kita perlu buat, iaitu kita kena ada angularity of 0.2 yang dipandang pada sudut A dan B. So bila ada dua options ataupun dua function dalam satu penjelasan drawing, first untuk kawasan ni dia ada datum dan dia ada juga FCF nya. So beginilah caranya kita nak combinekan kedua-dua elemen tersebut. So datum letak di bawah FCF. Okay, sama juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Okay, alright. So next is about datum target.
Okay, dah settle incline, dah settle partial, dah tahu macam mana nak tengok dari segi datum plane dan sebagainya. So, ni adalah datum target. So, datum target ni adalah cases bila kita nak establish orientations terhadap irregular parts. Okay, mungkin bentuk part tu kompleks ataupun surfaces dia tu sangat kompleks untuk kita dapatkan orang kata options in terms of partial datums, inclined datums ataupun full plane datum. Okay. So, is commonly used lah untuk specify on the applications where it may be difficult to establish a datum. So, bila part dah kompleks, surface dah kompleks, so memang susah untuk kita dapatkan datum. Dan datum nanti ni dia akan jadi kepada part-part yang dia akan ambil daripada part-part penting sahaja dan diwakili oleh simbol yang kita bagi sebagai simbol datum target. So, example proses mungkin kita nak tengok weld join ataupun kita buat spot welding sebagainya. So, kita ingin melihat dari segi pandangan yang melibatkan kawasan spot welding dan sebagainya, so dia akan melibatkan banyak ruangan references. So, kita akan referkannya sebagai datum target kepada kita punya measurement sahaja. Okay, datum target ni boleh jadi points, boleh jadi lines, or maybe dia boleh jadi areas of a part. Okay, so syarat ni adalah primary datum features must have at least 3 points of contact with part. Okay, and secondary kena ada at least 2 points of contact, dan tertiary kena ada at least 1 point of contact. So this process correctly mirrors the datum reference frame and position the part the way it will be treated and to be used. So untuk gambaran nilai macam mana kita nak pandang dari segi yang saya sebutkan tadi lah. Okay, 2 points of contact untuk datum secondary, 1 point untuk datum tertiary. Okay, so ini adalah keadaan contoh yang terbaik lah bagaimanakah kita nak membaca datum target bagi keadaan di mana berlakunya karakteristik of complexity dari segi surfaces dan juga dari segi bentuk projek kita, tempat kita. Okay, so ni adalah simbol kepada datum target. So bentuk bulat dia bukan lagi segitiga, dia lain sikit. Sebab kita dah targetkan dia kepada certain area. So dia punya keadaan pun berbeza, jadi bulat bentuknya. Okay, so ni adalah cases bila kita melihat bagaimanakah contoh aplikasi of datum target yang kita gunakan. Kalau awak tengok kat sini, contoh satu part pintu kereta. So dia melibatkan assembly of banyak parts. Okay, somehow dia pun complex parts. Mungkin part-part tersebut dia melibatkan gabungan in terms of spot welding, kita akan ada juga in terms of casting, kita ada juga in terms of bending, okay, ataupun mungkin punching dan sebagainya. So bagaimana kita nak control gabungan tersebut, dia melibatkan banyak kawasan-kawasan yang kita kena control in terms of dia punya dimensions and fitting. So bila that case come dalam kita punya product assembly especially, so dia akan come up dengan this table. So dia akan ada datum target locations. So dia akan automatic direct kepada point X, Y, Z dan akan ada targetnya. So untuk A1, untuk check allocations in terms of dia punya measurement pengukuran measurement accuracy. So dia akan ada X, Y, Z. So X, Y ni tengoklah ni titik-titiknya. So macam contoh A1, C1 contoh. So ni ada locationnya. So location pada location 250, 850, 540 ni. So kita kena control in terms of apa. So ini adalah dia punya features yang kita kena control. So dia berbeza lah dari segi in terms of dia punya persembahan. Dia tidak ada lagi segitiga, tak ada, dia just ada bulat separuh. Okay, and then di bawah ni ada datum dan di atas ni adalah dia punya features yang kita nak control. Inilah circular target area size, circular target area size, dan di bawah ni adalah datum. Okay, so this is the case lah, contoh bila kita ada 3 sebenarnya datum target kita boleh buat. So upon point, okay, upon point ni adalah bila ada tip point, kita punya area ada tip point. So dia akan drawing cutout akan jadi seperti ini. So sekiranya kita punya dimension ataupun kita punya pengukuran melibatkan datum target upon line, dia lies on the line. Okay, so ada locating pin, ada component. So inilah keadaan di mana kita nak buat drawing cutout. Berbeza di sini dan juga di tengah-tengah. Dan juga untuk surfaces dia pun berbeza. Okay, it's upon surfaces. Okay, so contact area at the basic locations. So ini ada contact surfaces. So dia punya interpretation dia akan berbeza lah untuk in terms of drawing cutout dia. Okay, so ini adalah in terms of drawing cutout bagi cases untuk datum target upon surfaces. So datum target ada 3. Okay, dia boleh jadi pada point, dia boleh jadi kepada line dan juga boleh jadi kepada surfaces. So ini depends lah kepada design awak. So basically design kita gunakan untuk complex process melibatkan complex product. Dan kita akan gunakan konsep datum target. Okay. So untuk second video kita stop sampai sini dulu. Kita akan continue untuk the videos untuk next penerangan mengenai other part of types of datum. Okay. See you untuk next video. Okay. Alright. Thank you.